tidak ada sesiapa pun termasuk diri saya ni yang tahu semuanya. Saya juga kena belajar, kena dengar, kena baca, dan kena sanggup terima kadang-kadang dihentam oleh pihak orang lain. Terima kasih banyak-banyak Puan Hajah Tibi Surita selaku Presiden Negara Wadi Tanah Air. Assalamualaikum Tun. Assalamualaikum semua. Saya perkenalkan bersama Tun, di sebelah saya adalah Tuan Syed Abdul Aziz Al-Kubra, penulis utama buku ini 100% Tun. Dan saya adalah penulis yang kedua, Munirah binti Abu Bakar, selaku anak murid juga sebenarnya kepada guru saya Tuan Syed Abdul Aziz. Jadi kami bersama bertandingan bermuzakarah bersama Tun, mengolek, mencongkek apakah sebenarnya maksud-maksud Tun di dalam setiap pesanan-pesanan Tun. Jika tuan-tuan dan puan-puan perasan ya, selaku yang dah hidup lama daripada tahun 1980-70, kita boleh lihat dalam Jabatan Arkib Negara, setiap pesanan-pesanan Tun di dalam speech ataupun ucapan-ucapan Tun sebelum ini, kita akan nampak konsistensi di situ. Maksudnya apa yang Tun cakap dulu sehinggalah pada hari ini tidak pernah berubah. Itulah yang kita nak tahu sebenarnya apa sebenarnya yang termaksudkan. Kalau orang baca, orang nampak macam pesanan itu pesanan daripada kacamata seorang ahli politik, seorang Perdana Menteri. Tetapi hasil buku ini sebenarnya kami berhasrat untuk congkilkan supaya semua orang boleh membuka kacamata politik itu, memandang kesan-pesanan itu ini sebagai seorang Melayu dan Islam, sebagai seorang individu. Baiklah, jadi sesi hari ini kita santai ya Tun ya. Ramai nak tahu sebenarnya apa isi dalam buku tu. Nak dengar sendiri daripada Tun. Nak check kan, manalah tahu kalau penulis ni pandai tulis ya. Jadi hari ini kita buat sesi ringkas wawancara, mini dialog lah begitu ya. Okey Tun, untuk pengetahuan Tun, untuk pengetahuan semua, 100% Tun ini bukan datang dalam pada bentuk buku sahaja ya. Kita juga mengeluarkan pesan Tun di dalam bentuk video. Jadi di dalam kita punya YouTube dah keluar dah 100 episod, belum siap 100 episod. Ada 100% bermakna akan ada 100 episod. Di dalam video-video tu Tun yang dah keluar di YouTube, ada satu video yang paling viral. Nak tahu tak part yang mana? Part yang Tun bercerita tentang mendengar. Ramai orang pandai bercakap. Semua orang nak bercakap. Hari ini pun kita tengah bercakap ni, saya dengar lagi ada bunyi-bunyi orang bercakap. Tapi datang sini nak dengar Tia cakap. Tu saya dengar. Okey, bagus. Gitulah ya. Okey, jadi kita nak dengar hari ni Tun, di dalam video viral tu, Tun ada kata tentang tiada siapa-siapa pun yang boleh memonopoli ilmu. Word baru saya dengar. Selalu kita kata kalau monopoli ni bisnes, duit dan sebagainya. Tapi Tun kata tiada siapa pun yang boleh memonopoli ilmu. Jadi kita kena kurangkan bercakap dan banyak mendengar. Kerana bila kita mendengar, hanyalah membuka ruang-ruang dan peluang untuk kita menerima ilmu baru. Jadi boleh ke Tun kupas sedikit tentang apa yang sebenarnya yang termaksudkan kan, monopoli ilmu dan juga harus mendengar dengan teliti. Silakan Tun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih lah kepada negara ini. Kita akan mengeluarkan buku yang bertajuk Pesan Daripada Saya. Saya tak tahu sama ada pesanan saya ini berguna ataupun tidak, tetapi dia membantu saya dalam kehidupan saya. Pesanan-pesanan ini adalah sebahagian daripada amalan saya. Dan saya berpendapat bahawa kalau kita bercakap, kita boleh bercakap berkenaan dengan apa yang kita sudah tahu. Tak ada yang baru yang sudah kita tahu. Sebaliknya kalau kita mendengar, kita boleh dengar banyak pendapat-pendapat yang lain yang tak pernah kita fikir, yang tak pernah kita alami. Jadi kalau kita dengar, kita boleh dapat banyak lagi maklumat. Sebaliknya kalau kita bercakap tentang apa yang kita sudah tahu saja. Jadi taklah berkembang ilmu dan pengetahuan yang ada kepada kita. Yang keduanya ialah berkenaan dengan
penguasaan ilmu. Tidak ada siapa pun dalam dunia ni, termasuk Albert Einstein, bukan dia seorang boleh ada semua ilmu. Ilmunya juga terhad. Jadi tidak ada satu orang yang boleh berkata, aku tahu. Kerana dia pun tak tahu banyak benda. Sebab itu saya berpendapat bahawa tidak ada sesiapa pun, termasuk diri saya ni, yang tahu semuanya. Saya juga kena belajar, kena dengar, kena baca, dan kena sanggup terima kadang-kadang dihentam oleh pihak orang lain. Jadi ini menunjuk bahawa ilmu yang ada kepada kita terhad. Kalau kita belajar seumur hidup sampai kita meninggal pun, tak semua ilmu yang boleh dikuasai oleh kita. Sebab itulah saya berkata tidak ada sesiapa pun yang boleh mendakwa bahawa dialah yang orang yang tahu semuanya. Tak ada. Itulah pendapat saya, dan mungkin ini termasuk dalam pesanan yang ada dalam buku ini, dan ada banyak pesanan-pesanan lain yang disudut daripada ucapan tulisan saya. Sama ada pesanan ini berguna ataupun tidak, terpulanglah kepada pembaca. Okey, baiklah. Tadi mesti daripada Kelvin. Okey, baiklah. Gist dia tentang mendengar, kita dah dengar daripada Tun tadi. Sekarang ni saya nak bercerita sikit bagaimana cara kami menulis, mengupaskan tentang skill mendengar ini daripada kaca mata tauhid dan tasawuf. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan dan pembaca semua, buku ini dia nampak tajuk dia 100% Tun. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan beli dan lihat, dia sebenarnya seperti satu kitab tasawuf kepanggil. Jadi perkongsian dan pengisian ke dalam buku ini kita kipas daripada kaca mata tauhid dan tasawuf. Jadi saya meminta penulis nombor 1 Tuan Syed Abdul Aziz Al-Kubra untuk berkongsi sedikit bagaimana sebenarnya yang kita maksudkan di dalam buku ni tentang mendengar. Silakan Tuan Syed. Jadi tentang pentingan mendengar melebihi kepentingan bercakap yang itu sebutkan itu, ulama berkata lidah itu lebih tajam dari lidah. Jadi tak kalau mulut tu diam, dia akan melahirkan 1000 lidah daripada hati sendiri. Dan kami melihat Tun itu daripada aspek yang jarang dilihat. Tun kenal dengan aspek politik dan kepimpinan dan sebagainya. Cuma buku ini dikupas daripada aspek tauhid dan juga spirituality yang jarang dilihat pada contoh. Kepandaian mencari Tuhan itu datang dari rasa cinta. Rasa cinta dan kasih sayang tidak akan lahir tanpa tiang-tiang empati. Empati hanya boleh berdiri di atas tapak-tapak belajar mendengar ya. Jadi kita lihat Tun itu dalam seluruh keadaan begitu konsisten dengan satu sikap yang jarang mempamerkan keliaran emosinya, cukup tenang menghadapi begitu panjangnya perjuangan. Jadi kami melihat Tun itu seorang yang memang mempraktikkan tabiat mendengar itu dengan sebenar-benar praktik. Jadi sebagai penutup, mulut itu jendelanya akal. Telinga itu pintunya kalbu. Mulut itu akan sibuk berargumentasi, sedangkan telinga itu akan begitu terbubur menjadi karib kepada hati, akan lebih mengerti. Itulah asas yang saya dan juga penulis ni melihat santun tu daripada aspek yang jarang dilihat oleh manusia. Sekian dari kisah.
Saya berpendapat waktu ini satu orang yang bagi saya fikir dia pandai, tapi sebenarnya dia tak pandai. Siapa dia?